Halo guys, bertemu lagi kita dalam Orang Apa Channel dalam Suara Orang Kampung. Sebelum kita teruskan guys, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Tahun ini kita menyambut Hari Pekerja dalam suasana yang cukup berbeza apabila dunia dicengkam dengan ancaman wabak COVID-19. Wabak ini bukan saja menjejaskan kesehatan dan nyawa, namun turut memberikan impak langsung kepada hampir semua jenis pekerjaan termasuk di dalam negara kita Malaysia. Antara cabaran utama pekerja dalam suasana perintah kawalan pergerakan dan ancaman wabak COVID-19 ialah hilang pekerjaan atau diberhentikan kerja, tiada gaji dan ramai yang akan terputus pendapatan. Cabaran yang paling ditakuti oleh para pekerja sekarang ialah mungkin tindakan drastik majikan yang terpaksa memberhentikan pekerja demi mengurangkan kerugian mereka. Di samping majikan yang lain pula tidak dapat membayar gaji karena operasi premis terpaksa ditutup. Akibatnya, pekerja hilang pekerjaan, terputus pendapatan secara total, serta ramai yang nasibnya umpama telur di hujung tanduk. Pekerja di sektor perkilangan atau industri, pembinaan, perkhidmatan, serta yang bekerja bergaji hari adalah antara mereka golongan yang sedang menerima nasib malang ini. Walaupun ada beberapa sektor berkenaan dibenarkan beroperasi, namun peluang perniagaan yang terhad dan menguncup menyebabkan majikan terpaksa memikirkan pilihan untuk mengurangkan kos operasi. Malaysia kini, seramai 2.4 juta warga tempatan bakal hilang kerja pada bulan Mac 2020 sahaja. Bilangan penganggur Malaysia lebih daripada 700,000 dalam isu menangani isu penting ini. Apa yang lebih menyedihkan adalah kekosongan tempat mereka dikatakan oleh wakil pekerja bakal diisi warga asing. Lagi menyedihkan, pekerja ini diberikan notis pemberhentian 24 jam tanpa pampasan yang pasti akan menambah beban mereka menanggung kehidupan keluarga. Dan ini menekan kehidupan golongan B40 yang rata-rata menanggung liabiliti hutang yang tidak mampu dijelaskan. Di samping itu sudah lebih 30,000 pekerja tempatan di dalam industri perhotelan juga hilang kerja akibat penutupan hotel-hotel di negara ini kesan daripada wabak COVID-19. Ini bermaksud angka pengangguran bulan April dan juga bulan Mei akan lebih teruk akibat pelaksanaan perintah kawalan pergerakan yang lebih lama. Bukan itu sahaja, lebih kurang 70% daripada orang yang dibuang kerja setakat ini dekat akhir Mac adalah B40 dan 28% daripada mereka adalah M40. Subsidi gaji yang diperkenalkan menerusi paket rancangan ekonomi hanyalah sekitar 17% jumlah gaji yang dibayar oleh sektor swasta Malaysia. Ini pastinya tidak mencukupi dan tidak mampu mencegah para majikan membuang pekerja. Jika dibandingkan dengan negara lain, Malaysia jauh ke belakang. Kira-kira 67% melibatkan pekerja tidak mahir yang sudah pasti tergolong dalam B40 yang rata-rata sudah hidup dalam kesusahan. Persekutuan Majikan Malaysia juga menjangkakan lebih 2 juta bakal hilang pekerjaan. Bulan Mac 2020 sahaja, bilangan penganggur naik sebanyak 85.300 atau 16.2% berbanding bulan Februari kepada 600,000 penganggur. Bulan Mac hanya menyaksikan PKP untuk setengah bulan, tetapi kesannya terhadap sektor pekerjaan sangat ketara. Dilaporkan banyak hotel-hotel yang sudah ditutup terutama di destinasi pelancongan utama seperti Pulau Langkawi dan kerajaan tidak memberikan perhatian khusus menangani masalah ini. Begitu juga di Sabah, banyak sektor yang terkesan antaranya sektor pelancongan dan perhotelan. Beberapa hotel telah ditutup dan satu-satunya hotel bertaraf 5 bintang di Sandakan, 4 Point by Sheraton terpaksa menutup operasinya. Juga beberapa hotel juga tidak dapat beroperasi. Kehilangan kerja sudah pasti memberi kesan buruk kepada kehidupan rakyat. Jangkaan Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia bahwa seramai 2.4 juta warga tempatan bakal kehilangan pekerja. Perkara ini harus dipandang serius oleh kerajaan sekarang. Di negara luar seperti UK, mereka memberi subsidi gaji sebanyak 80%, manakala Singapura, Perancis dan Kanada memberi subsidi gaji sehingga 75% daripada gaji pekerja. Insentif RM600 untuk pekerja yang diumumkan oleh paket rancangan ekonomi ternyata gagal membendung masalah ini. Kajian Jabatan Perangkat menunjukkan hampir 48% responden perniagaan yang dikaji selidik merasakan paket rancangan ekonomi
kerajaan gagal mengurangkan beban perniagaan. Sebanyak 83,1% perniagaan telah mengatakan mereka masih perlukan bantuan keuangan atau subsidi daripada kerajaan walaupun selepas paket rancangan ekonomi telah diumumkan. Ini menunjukkan langkah kerajaan tidak mencukupi sama sekali. Apabila perniagaan tidak dibantu secara mencukupi untuk kekal beroperasi, maka sudah tentunya mereka akan memecat lebih ramai pekerja. Malahan kerajaan tidak menyediakan polisi bagi membantu golongan yang diberhentikan kerja seperti dana khas perniagaan kecil bagi menjana pendapatan mereka. Sebab itu kegagalan kerajaan memberikan perhatian serius kepada industri perusahaan kecil dan sederhana akan mengancam kehidupan rakyat. Sikap kerajaan yang lebih mementingkan agenda politik dengan perebutan jawatan dan kuasa di kalangan parti-parti komponen terutama UMNO, PAS dan Bersatu di bawah Muhyiddin Yassin telah melekatkan mereka untuk bekerja bagi menangani masalah ini. Pelantikan lebih 70 orang kabinet termasuk duta khas amat membazir ruang rakyat, sedangkan rakyat terpaksa mengikat perut tanpa punca pendapatan. Apa yang lebih teruk lagi, rakyat kini melihat kabinet PN tidak berfungsi dan terperap di dalam gua karena tidak kompeten bekerja dan tidak serius menjaga kebajikan rakyat. Jelas paket rancangan ekonomi walaupun diumumkan bernilai Rp260 bilion tidak dibentuk dengan tepat, di mana ia gagal mengelakkan pengangguran yang melonjak tinggi. Sebab itu bantuan sebenarnya paket ini kepada rakyat hanyalah bernilai Rp35 bilion dan ini gagal menyelesaikan masalah utama rakyat ini. Tulisnya di dalam Malaysia kini. Suara orang kampung, suara kita bersama. Guys, terima kasih karena menonton. Dan sebelum itu jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Bye-bye.